Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dia Andrana binti Dirhaju. Nama matrik S61712 dari kumpulan 2 Kos Elektrik dan Instrumentasi bagi subjek MPU 3132 Penghayatan Etika dan Peradaban. Hari ini, saya akan menerangkan mengenai tajuk yang kami pilih iaitu kepentingan penghayatan etika dan peradaban bagi membentuk masyarakat dan negaranya harmoni. Penghayatan terhadap etika dan peradaban yang wujud dalam masyarakat majmuk Malaysia adalah untuk memperteguhkan pemikiran kritikal dan analitikal masyarakat bagi mengharungi kehidupan yang lebih mencabar. Penghayatan etika dan peradaban ini juga perlu diterapkan dalam diri semua peringkat masyarakat, sama ada peringkat individu, keluarga, komuniti, masyarakat dan negara. Etika dapat didefinisikan sebagai prinsip moral atau nilai-nilai akhlak seperti adat sopan santun yang menjadi pegangan seseorang individu atau sesuatu kumpulan manusia. Peradaban pula dapat didefinisikan sebagai sistem dan tahap perkembangan sosial sesuatu bangsa seperti kemajuan sosial dan kebudayaan dalam sesuatu bangsa itu. Objektif yang pertama ialah menjelaskan tentang definisi etika dan peradaban. Objektif yang kedua, menghuraikan isu semasa dan permasalahan berkaitan kepentingan penghayatan etika dan peradaban bagi membentuk masyarakat dan negara yang harmoni. Yang ketiga, ialah membincangkan isu semasa dan permasalahan berkaitan etika dan peradaban di kalangan masyarakat dan negara. Yang keempat ialah menganalisis cabaran, kesan dan kebaikan yang dihadapi oleh masyarakat dan negara. Rasuah merupakan salah satu isu semasa dan permasalahan yang berlaku di Malaysia. Kadar rasuah merupakan salah satu jenayah ataupun kesalahan undang-undang yang telah diberikan kebebasan ataupun keistimewaan daripada pihak berkuasa ataupun sebuah syarikat. Okey. Hal ini kerana ada setengah individu yang sanggup mengkhianati amanah yang diberi kerana mereka sanggup menerima rasuah dalam bentuk wang ataupun hadiah seperti kereta misalnya. Okey, hal ini dapat dibuktikan daripada salah satu kereta akhbar menunjukkan bahawa kedudukan Malaysia dalam indeks persepsi rasuah telah meningkat daripada tangga 58 pada tahun 2020 berbanding pada tahun 2019 iaitu berada di tangga 51. Hal ini menunjukkan gejala rasuah ini semakin meningkat dari hari ke hari. Penyalahgunaan internet. Segelintir individu menggunakan platform media sosial untuk menimbulkan permasalahan atau ingin mencetuskan isu berunsurkan perkauman hingga wujud perselisihan antara kaum. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia haruslah mengambil tindakan dengan menyekat akaun individu terbabit agar tidak mengeruhkan keadaan. Seterusnya, kestabilan politik. Ketidakstabilan politik yang disebabkan oleh krisis politik pada tahun 2020 hingga 2021, kerajaan Malaysia telah tumbang 2 kali dalam masa 2 tahun. Antara kesan yang dibawa adalah masyarakat yang tidak aman dan dasar negara yang tidak efektif. Seterusnya ialah kebaikan penghayatan etika dan peradaban bagi membentuk negara dan masyarakat yang harmoni. Negara Malaysia akan dipandang tinggi. Hal ini dikatakan demikian kerana di Malaysia mempunyai pelbagai kaum dan agama yang hidup dalam satu kelompok yang sama. Seterusnya, rakyat Malaysia telah diterakkan dengan sifat hormat menghormati antara satu sama lain serta dapat mengenali adat resan dan budaya kaum lain. Ini dapat mengeratkan hubungan dan mengurangkan kesalahfahaman serta dapat mencapai matlamat negara dalam menghidupkan
masyarakat yang makmur dan harmoni. Seterusnya adalah cabaran dari segi negara di mana budaya negara Malaysia akan terhakis akibat daripada masyarakat yang terpengaruh dengan budaya luar. Seterusnya, terdapat sesetengah pihak kerajaan sendiri yang terlibat dengan budaya negatif. Hapuskan rantaian rasuah. Apa itu rasuah? Penerimaan atau pemberian suapan sebagai upah atau dorongan untuk seseorang individu kerana melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan yang berkaitan dengan tugas rasmi. Yuk, berpantras rasuah. Dan yang terakhir adalah menyebabkan negara terdedah dengan ancaman luar akibat daripada orang dalam negara. Cabaran dalam penghayatan etika dan peradaban bagi membentuk masyarakat dan negara yang harmoni. Kemajuan ekonomi. Dari segi masyarakat, data dengan maklumat yang tidak ditapis dan mudah diakses oleh pelbagai golongan. Yang kedua, membiasakan amalan negatif kerana platform yang terlalu terbuka dan tanpa had. Yang ketiga, menyebabkan masyarakat mudah terpengaruh dengan budaya luar. Seterusnya, kesan dalam penghayatan etika dan peradaban bagi membentuk masyarakat dan negara yang harmoni terbahagi kepada dua, iaitu negara dan masyarakat. Dari segi negara, negara merangkumi perundangan, pentadbiran, pengurusan, institusi, sistem, nilai dan moral yang teratur. Pertama, negara kian membangun dan maju dalam sektor ekonomi, pembangunan dan keselamatan. Kedua, negara mempunyai buruh yang berkemahiran tinggi dan profesional. Dan ketiga, rakyat akan berganding bahu bagi menjayakan perancangan dan pembangunan kerajaan. Kesimpulan yang dapat dibuat daripada tajuk ini ialah penghayatan etika dan peradaban menzahirkan perilaku tanggungjawab sosial dan digerakkan pada peringkat individu, keluarga, komuniti, masyarakat dan negara. Justeru, perubahan yang berlaku dalam masyarakat dan pembangunan langsung ekonomi telah membawa cabaran baru dalam mengukuhkan kelestarian etika dan peradaban di Malaysia. Oleh itu, ilmu tentang etika dan peradaban hari ini adalah penting kerana ianya boleh membantu ke arah pembinaan dan kejayaan sesuatu masyarakat dan negara. Dengan ini, diharapkan agar semua masyarakat dapat bekerjasama untuk merealisasikan harapan negara untuk menjadi sebuah masyarakat dan negara yang harmoni.